Soalan 1. Langkah perancangan yang perlu diambil oleh pemilik perniagaan untuk memulakan perniagaan mereka adalah: yang pertama, mendapatkan ilmu. Sebelum memulakan sesuatu, kita perlulah mendapatkan ilmu tentang bidang yang ingin diceburi. Selain itu, belajar dari orang yang berpengalaman dan dapat belajar membuat kek. Oleh itu, banyak tempat di mana boleh belajar membuat kek, contohnya mengikuti kursus yang ditetapkan. Yang kedua, mempraktikkan ilmu. Selepas mendapatkan ilmu, sekarang mempraktikkan ilmu yang dipelajari untuk membuat resepi yang sudah dipelajari. Bila kita mula menjual, pastikan kek itu memuaskan untuk pelanggan dari segi rupa, bentuk maupun rasanya. Yang ketiga, promosi. Harga lebih murah dari kek orang lain atau dari kedai dan internet boleh membuat blog sendiri untuk mengiklankan produk tersebut. Hal ini kerana hendaklah menjadi orang murah dengan memberikan kek percuma kepada orang lain. Yang keempat, menjaga pelanggan. Kita harus berusahalah memenuhi tempahan tersebut, dan kepercayaan pelanggan sangat-sangat penting. Yang kelima, sikap yang positif. Kejayaan tidak akan datang tanpa kerja keras yang tidak pernah mengenal erti jemu, dan fikirkan tentang matlamat untuk berjaya dalam bidang ini. Yang keenam, peralatan yang cukup. Peralatan yang sangat penting bagi mendapatkan produk yang bagus, iaitu seperti ketuhar dan pengadun. Langkah yang terakhir, mendaftarkan perniagaan. Mengikuti kursus keusahawanan, anjuran MARAH, seterusnya boleh membuat pinjaman untuk membesarkan perniagaan tersebut. Itu saya, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya yang kedua, perlu senaraikan 5 unit yang perlu ada dalam perniagaan. Okey, yang pertama, pengurus besar. Pengurus besar adalah antara unit yang terpenting dalam perniagaan ini kerana mereka perlu menyiapkan agenda dan merancang strategi untuk jangka masa yang panjang untuk perkembangan syarikat dan untuk memastikan syarikat lebih kukuh untuk jangka masa yang panjang. Dan mereka juga perlu membuat hubungan baik di mana-mana syarikat, sama ada di dalam ataupun di luar, untuk memastikan syarikat mereka terus berkembang dan boleh berada di dalam industri perniagaan dalam jangka masa yang panjang. Jadi mereka perlu mencari bagaimana cara untuk mereka mengembangkan diorang punya perniagaan. Contohnya dengan membuat kolaborasi ataupun untuk lebih fokus kepada promosi di sosial media ataupun membuat promosi iklan di poster-poster ataupun billboard. Mereka perlu memastikan semua perancangan mereka dan strategi diorang berjalan dengan baik dan lancar untuk menjaga nama company dalam jangka masa yang panjang. Okay, yang seterusnya, pengurus operasi. Tugas pengurus operasi ni adalah antaranya mereka perlu cekap dalam memproses pengurusan stok dan seperti mencari supplier daripada luar untuk dibawa masuk ke dalam syarikat. Selain itu, mereka juga perlu merancang strategi sebab dia akan ada unit-unit di bawah dia, seperti tugas-tugas yang perlu dilakukan lah, contohnya membakar atau mengadun ataupun menghias, dan dia perlu memastikan pekerja-pekerja itu sesuai dengan diorang punya kebolehan dan memastikan prestasi diorang meningkat setiap dari masa ke semasa. Okay, dan yang ketiga ialah pengurus kewangan. Pengurus kewangan ni antara unit yang paling penting dalam syarikat kerana mereka akan mengaudit duit yang digunakan di dalam syarikat, dan mereka perlu tahu duit yang dialirkan tu ke mana, dan mereka perlu tahu duit yang datang tu daripada mana, dan mereka perlu menyediakan penyata kewangan setiap dari masa dan ke semasa. Mereka perlu merancang kewangan mengikut kesesuaian dan keperluan mereka. Contohnya macam mereka nak buat event besar-besaran ataupun nak keluarkan produk yang baru, dan itu semua memerlukan modal, dan pengurusan kewangan ni lah akan mengesahkan kewangan itu
boleh dilanjutkan ataupun tidak, dan mereka perlu membuat ramalan sama ada kewangan ini boleh bertahan sampai sini atau ke sini, mereka boleh bertahan sampai mana, dan perlu menaikkan sales untuk menstabilkan ekonomi syarikat. Dan seterusnya yang keempat, pengurus pentadbiran. Pengurus pentadbiran ni ialah menguruskan hal ehwal seperti surat menyurat. Contohnya kalau mereka nak keluar ke mana-mana ataupun nak beli surat rasmi, itulah urusan mereka. Diorang akan membuat surat rasmi ataupun email rasmi dan memberi kepada syarikat-syarikat yang mereka perlu deal lah. Lepas tu diorang kena pastikan fail diorang ni keluar masuk tu tidak dibocorkan dan mengendalikan semua urusan dalam pejabat. Contohnya untuk mengesahkan cuti ataupun memberi cuti sakit, dan mengesahkan sama ada diorang perlu dapat bonus bulanan ataupun tak. Lain tu pun diorang perlu merancang cuti-cuti yang akan diberikan kepada para pekerja. Yang terakhir, yang kelima ialah pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia ni antara unit yang terpenting yang ada dalam syarikat, sebab mereka perlu memastikan pekerja-pekerja mereka terus bermotivasi dan untuk bekerja dalam syarikat tu, dan mereka perlu mencari idea macam mana menarik minat dan menarik lagi suka para pekerja untuk terus bekerja dalam syarikat mereka. Diorang kena cari cara. Contohnya macam menaikkan bonus ataupun elang bulanan, kan. Okey. Selain itu, diorang pun juga perlu memilih dan interview pekerja-pekerja yang akan datang pada temuduga. Diorang perlu tahu sama ada pekerja yang datang ini layak untuk posisi yang mereka mohon ataupun tidak layak. Contohnya untuk mengesahkan cuti ataupun memberi cuti sakit, dan mengesahkan sama ada diorang perlu dapat bonus bulanan ataupun tak. Lain tu pun diorang perlu merancang cuti-cuti yang akan diberikan kepada para pekerja. Yang terakhir, yang kelima ialah pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia ni antara unit yang terpenting yang ada dalam syarikat, sebab mereka perlu memastikan pekerja-pekerja mereka terus bermotivasi dan untuk bekerja dalam syarikat tu, dan mereka perlu mencari idea macam mana menarik minat dan menarik lagi suka para pekerja untuk terus bekerja dalam syarikat mereka. Diorang kena cari cara. Contohnya macam menaikkan bonus ataupun elang bulanan, kan. Okey. Selain itu, diorang pun juga perlu memilih dan interview pekerja-pekerja yang akan datang pada temuduga. Diorang perlu tahu sama ada pekerja yang datang ini layak untuk posisi yang mereka mohon ataupun tidak layak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Kamila binti Azman. Nombor matrik saya 22114656. Hari ini saya sebagai pengurus kedai kek, saya akan menguruskan 7 peranan penting dalam menguruskan kedai kek. Sebagai seorang pengurus kedai kek, para usahawan perlu menjalankan beberapa peranan penting. Kita mempunyai 7 peranan penting yang saya ketahui. Yang pertama ialah pengurusan stok. Kita sebagai pengurus kedai kek haruslah memastikan stok kita berada di kedai mencukupi dan membuat pesanan, seperti contohnya membuat stok awal-awal sebelum habis, dan memantau inventory dan memastikan kelancaran bekalan. Yang kedua ialah pengurusan kewangan. Memastikan kewangan kedai kek teratur dengan mengendalikan pembayaran kepada pembekal, menguruskan pengutipan pembayaran daripada pelanggan serta menyusun bajet dan merancang untuk perniagaan. Contohnya, memastikan kewangan itu mencukupi modal-modal, untung-untung. Seterusnya, yang ketiga, pengurusan operasi harian. Memastikan operasi harian kedai kek berjalan dengan lancar, termasuk membantu dan menyediakan penyediaan kek, pengurusan jadual kerja dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti. Yang keempat pula, pemasaran dan promosi. Mempromosi kedai kek untuk menarik pelanggan. Contohnya membuat marketing seperti di laman sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Dengan pemasaran tersebut, kita akan dapat menarik pelbagai jenis customer untuk datang ke kedai kita. Ialah menyelidik dan inovasi. Kita sebagai pengurus sentiasa mencari peluang untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan serta mengikut trend keperluan pelanggan baru. Contohnya, ikut
semasa. Contohnya kalau kek sekarang tengah trending, kek batik. So, kita sebagai pengurus hendaklah peka dengan trend semasa. Yang keenam pula ialah menjaga kualiti produk. Memastikan kek yang dihasilkan penuh standard dan kualiti yang ditetapkan termasuk kesegaran, rasa dan penampilan. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan keselamatan. Kita hendaklah memastikan kedai kek sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat untuk pelanggan dan pekerja. Pekerja hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan, contohnya pakaian dan keselamatan. Dengan ini, membimbing dan mengawal prestasi kerja, memberikan latihan yang diperlukan, memastikan keperluan kerja seperti gaji dan faedah dipenuhi. Dengan menjalankan peranan-peranan ini dengan cermat, para usahawan dapat membantu memastikan kejayaan kedai kek mereka dan memenuhi pelanggan dengan baik. Sekian, terima kasih daripada saya.